tengok semula dalam YouTube. Okay. So kalau kamu terlepas ke, kamu boleh tengok dalam YouTube. Yang minggu lepas punya cikgu tak pasti cikgu ada masuk ke tak. Cikgu rasa ada. Nanti kamu tengoklah, cikgu terlupa ada ke tak yang minggu lepas punya. Okay, so kita akan sambung semula ya. Okay, minggu lepas kita dah habis kata sendi nama. So minggu ni kita nak buat apa? Okay, kita tengok apa sambungan dia, okay. Okay, cikgu nak tanya Izzah dan juga Aiman. Kata hubung cikgu dah ajar ke belum? Ingat tak kata hubung cikgu dah ajar ke belum? Yang ni cikgu ada ajar tak? Cikgu dah lupa dah cikgu dah ajar ke belum kata hubung. Ke minggu lepas kata seni nama je? Aiman, Izzah? Ingat tak? Kita dah sampai kata hubung ke belum? Belum Okay. Okay, tak apa. Alright, kita sambung kata hubung. Okay. So bagi yang lepas minggu, yang terlepas macam Muaz tak datang minggu lepas kan? Okay. Kita tengok apa tu dia punya. Okay, kita tengok apa beza kata seni nama dan juga kata hubung. Okay, kalau kata seni nama, dia menggerakkan ayat dan juga memanjangkan ayat. Okay, dia menggerakkan ayat dan juga memanjangkan ayat. Tetapi kata hubung, fungsi dia bukannya untuk menggerakkan ayat. Okay, kata hubung, fungsi dia bukan untuk menggerakkan ayat. Tetapi, fungsi dia untuk mencantumkan ayat. Okay, ataupun dalam bahasa yang ni menghubungkan ayat, itu yang penting. Okay, sama ada untuk menghubungkan ayat atau mencantumkan ayat, itu yang penting dalam kata hubung. Okay, itu yang penting bagi kata hubung ni yang kita nak faham. Okay, jadi kata hubung ni macam tu lah, kata hubung ni dia menggabungkan ayat, menghubungkan ayat. Okay, okay, kita tengok contoh Okay, nampak tak cikgu letak gambar jalan kat situ kan? Okay, gambar jalan tu maksud dia hubung lah. Maksudnya itu yang maksud cikgu hubung tu. Dia menghubungkan dua jalan, dua lokasi, betul tak? Itulah yang cikgu maksudkan dengan hubung. Okay. Okay, kita tengok kata hubung ni digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata. Okay, untuk menghubungkan kata dengan kata. And then untuk menghubungkan frasa dengan frasa. Frasa kan ada banyak. Frasa senama, frasa nama, frasa kerja kan. Frasa dengan frasa. Dan ayat dengan ayat. Okay, terdapat dua jenis kata hubung. Iaitu kata hubung pancangan dan kata hubung gabungan. Kita tengok apa beza dia. Okay, kata hubung ada dua. Okay, kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Okay, jadi kita kata hubung gabungan ialah fakta yang berturutan. Okay, dan kita ada bertentangan fakta. Okay, cikgu akan tunjuk contoh dia. Oh, yang ni cikgu tak ajar lagi. Cikgu lupa kelas mana cikgu dah ajar ni. Sekejap. Sebab dalam cikgu punya slide ni, contoh dia hilang. Cikgu tak tahu pergi mana. Cikgu tak tahu mana dia pergi. Sekejap cikgu cari dia punya contoh. Sekejap. Sebab dia punya ni hilang. Cikgu tak tahu dalam slide ni tak ada. Cikgu pun pelik mana pergi. Okay. Jadi, kata hubung ni ada banyak jenis Okay. Tapi yang semua ni sebenarnya tak penting pun untuk kamu tahu. Okay. Semua dia tak penting ya. Yang pentingnya ialah macam mana nak guna kata hubung tersebut. Macam mana cara kita nak guna. Okay. Sebab soalan ni tak akan ditanya pun dalam exam. Cuma dia akan tanya kamu contoh soalan macam cara nak guna. Itu dia tanyalah. Okay. Okay, kata hubung pancangan. Contoh kita ada relatif, komplement dan juga keterangan. Itu contoh kata hubung pancangan. Okay, so sekarang ni cikgu nak kita buat kerja. Kalau Muaz minggu lepas tak masuk kelas kan? Okay, minggu lepas cikgu dah start tau. Cikgu akan minta kamu buat ayat.
And then cikgu minta kamu untuk tulis ayat tersebut dalam ruangan komen dekat tepi tu. Nampak tak ada komen tepi, ada chat tepi tu kan? Okay, cikgu nak kamu tulis chat dekat situ. Okay? Tulis ayat. Okay. So, cikgu akan test kamu dulu and then baru cikgu terangkan. Okay, cikgu nak tengok kamu faham atau tidak setiap kata hubung tu. Okay, kita bermula dengan kata hubung yang pertama. Okay, kita buat macam minggu lepas. Cikgu nak kamu buat ayat. Okay, dan cikgu nak ayat yang kamu buat tu mestilah lebih daripada 5 patah perkataan. Tak boleh kurang daripada 5 patah perkataan. Faham? Okay. Perkataan pertama ialah agar. Okay, boleh buat ayat sekarang. Minimum 5 patah perkataan. Lebih tak apa, jangan kurang. Buat perkataan agar, tulis dekat tepi tu. Senang cikgu nak check satu-satu. Okey, Muaz dah siap. Yang pertama, kita perlu menjaga kesihatan agar terhindar dari penyakit. Kita perlu menjaga kesihatan agar terhindar dari penyakit. Okey, betul? Okey, Muaz betul satu. Okey, kita tunggu Izzah dan juga Aiman pula. Siapa pula hon-hon ni? Kenapa form 1 ramai tak datang? Kelas lain rasa okey je. Okey, Izzah dah siap. Mak saya menasihati saya agar tidak bermain di luar rumah. Okey, ayat Izzah ni, Izzah kena betulkan sikit. Boleh lah. Okey, ayat Izzah boleh lah. Okey, Aiman, cikgu menyuruh murid-murid agar masuk ke dalam dewan. Okey, betul. Okey, perkataan yang kedua. Apabila. 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 Apabila.
kita mestilah memakai pelitup muka apabila di luar kawasan orang ramai. Okey, ayat Aiman kena betulkan sikit. Kita mestilah memakai pelitup muka apabila berada di luar apabila berada di luar. Okey. Dengan kawasan orang ramai tu tak payah. Apabila berada di luar. Okey, ayat Izzah. Saya pergi ke perpustakaan apabila tiba waktu rehat. Okey, betul. Okey, kita tunggu. Siapa nama tadi? Muaz. Murid prasekolah tahun 1, 2 dan Ali dianugerahkan hadiah apabila dinobatkan sebagai pelajar cemerlang. Okey, betul Muaz. Okey, kita pergi yang ketiga pula. Okey, yang ketiga ialah atau. 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 Okey, so far je aku nampak kamu buat ayat menggunakan perkataan-perkataan tadi betul dah tadi. Nampak okey dah, tak ada masalah. Kalau kamu dah form 1 kan, patutnya tak ada masalah dah sepatutnya untuk bina ayat ni sebenarnya. Sebab bina ayat ni penting untuk peringkat PT3 dan juga SPM. Adik hendak memilih teh atau kopi. Hmm, Okey, betul. Izzah betul. Adik hendak memilih teh atau kopi. Okay, betul. Muaz, pencemaran boleh terjadi secara sebelum atau dari tindakan manusia. Okey, betul juga. Boleh diterima.
Tinggal siapa ni? Apa nama tadi? Aiman. Aiman belum. Adik hendak memilih teh atau kopi? Okey, rasanya untuk Izzah punya tadi, mungkin Izzah boleh tambah satu perkataan lagi. Adik hendak memilih air teh atau kopi. Air teh atau air kopi. Okey, yang Muaz ni okey, pencemaran boleh terjadi secara semula jadi. Okey, Muaz, cikgu perasan. Perkataan semula jadi, Muaz kena jarakkan dia, bukan rapat. Okey, Muaz kena jarakkan. Semula jadi, bukan rapat. Kena jarakkan dia. Kamu mahu memilih baju kebaya atau baju kurung? Okey, betul Aiman. Okey, yang seterusnya. Yang ke berapa ni? Yang keempat kan? Empat. Bahawa. Perkataan bahawa. Bahawa. Okey, Izzah buat. Saya akan memastikan bahawa adik saya akan pergi ke sekolah. Okey, betul Izzah, betul? Saya akan memastikan sekejap. Saya akan memastikan bahawa adik okey, salah Izzah. Sorry, salah. Ayat ni sepatutnya saya akan memastikan adik saya pergi ke sekolah sahaja, tak perlu tambah bahawa. Okey, so Izzah kena buat semula. Bukan memastikan bahawa. Tak perlu letak bahawa pun dekat ayat tu. Okey, okey, Muaz, beliau membuat pengakuan bahawa beliau tidak bersalah. Okey, betul Muaz? Okey, betul? Okey, kita tunggu Izzah dan Aiman. Kalau Izzah Aiman dia kena buat Izzah kena buat semula. Sebab pada beberapa perkataan tak perlu kata hubung. Kan? Macam kata yang tadilah, macam yang Izzah buat tadi. Saya akan memastikan bahawa adik saya pergi ke sekolah. Macam tu tak perlu kata hubung pun sebenarnya. Boleh buat tak? Senang je kan? Bahawa. Bahawa tu dia macam menerangkan lah. Dia macam menerangkan apa tu?
menerangkan apa yang dia nak buat. Aiman, Aiman, Aiman boleh ke Aiman? Aiman? Okey, saya memberitahu ibu saya bahawa saya hendak pergi ke kedai. Okey, betul? Okey, Izzah boleh buat ke Izzah? Izzah, Izzah boleh ke Izzah? Okey, tak apa. Sementara tu kita buat yang lain dulu. Sementara tunggu tu. Okey, yang kelima boleh buat dan tak payahlah, dan senang sangat. Dan terlalu senang. Jika. Ha. Okey, jika. Izzah teruskan buat Izzah Cikgu tak tahu Izzah pergi mana. Senyap tiba-tiba. Jika. Jika. Contoh ayat, saya berpayung jika hujan. Ha, tu contoh ayat. Saya berpayung jika hujan. Okey, Izzah. Okey, mereka juga memberi amaran bahawa mereka tidak akan memberi notis kedua. Okey, boleh Izzah. Okey, Izzah teruskan dengan ayat dengan perkataan jika. Contoh ayat yang cikgu bagi, saya berpayung jika hujan. Itu contohlah. Okay, Muaz, jika kamu belajar bersungguh-sungguh, tentu kamu akan berjaya. Okey, betul, boleh.
Jika saya cemerlang dalam peperiksaan, ibu memberikan hadiah. Okey. So untuk ayat Aiman ni, Aiman kena betulkan sedikit. Okey. Jika saya cemerlang dalam peperiksaan, koma, ibu akan memberikan hadiah kepada saya, baru betul. Okey. Jika saya cemerlang dalam peperiksaan, ibu akan memberikan hadiah kepada saya, baru betul. Okey, kita tunggu Izzah pula. Jika dia menang, kita akan menyambut kepulangannya secara besar-besaran. Okey, betul Izzah. Okey, yang keenam. Okey, dia sebenarnya ada beberapa perkataan yang cikgu skip. Kalau cikgu rasa macam yang senang sangat tu, cikgu skip lah. Yang keenam, kecuali. Kecuali. Contoh ayat, semua murid hadir kecuali Gopal. Tu contoh ayat. Jangan tiga ayat cikgu pula, dia tukar nama pula. Kecuali. Jika semua murid hadir kecuali Gopal. Senang je kan? Tak susah pun kan? Okey, semua murid bergerak ke kantin kecuali kamu bertiga. Okey, betul Aiman. Oh, dia macam ayat cikgu-cikgu kat sekolah je ni marah ni. Ayah bekerja setiap hari kecuali pada hari Ahad. Okey, betul juga Izzah. Okey, kita tunggu Muaz. Okey, so kecuali ni nampak macam senang kan? Semua orang mana pergi? Semua orang hendak pergi kecuali Ahmad. Okey, betul. Boleh juga. Okey, walaupun ayat tu macam pendek tapi boleh diterima jugalah. Walaupun tak berapa lengkap tapi still boleh diterima juga. Okey, yang ketujuh. Yang ni yang biasa kita jumpa. Kerana. Kerana. Contoh ayat, Aini menangis kerana terlalu sedih. Tu contoh ayat. Saya tidak pergi ke sekolah kerana demam. Okey, betul Izzah. Senang je kan kerana ni kan Izzah kan? Biasalah kita jumpa kerana ni.
Kerana biasa tak ada masalah sangat. Kejap lagi ada perkataan-perkataan yang selalu orang buat salah. Ini biasa tak ramai buat salah. Adik menangis kerana kucingnya mati. Okey, betul. Okey, tinggal Aiman kan. Okey. Sambil-sambil tu, yang mana dah siap, boleh teruskan dengan perkataan yang ke-8. Kata hubung yang ke-8 iaitu lalu. Okey, lalu. Lalu ni biasanya ramai yang buat salah lalu. Aiman buat kerana dulu. Okey, saya tidak membaca kerana hujan lebat. Okey, betul. Okey, teruskan dengan lalu. Yang ni biasa ramai yang salah. Lalu. Lalu ni ada dua maksud Okey, bukannya lalu yang saya tumpang lalu, bukan lalu yang tu Lalu ada dua. Bukan cikgu tak nak yang saya nak tumpang lalu, bukan yang tu. Cikgu tak nak yang tu. Tumpang lalu tu kata kerja. Tumpang lalu mana nak jalan, saya tumpang jalan maksud dia. Lalu ni selalu orang buat salah. Dia masuk ke perpustakaan lalu mengambil buku. Okey, betul, betul. Okey, sekejap Cikgu nak pergi buka pintu kejap. Sekejap Sekejap. Alright, cikgu dah kembali. Okey, Izzah. Adik bangun awal lalu memberus gigi di bilik air. Okey, betul. Pun betul juga. So, tinggal Aiman. Okey, so sambil-sambil tu yang dah siap boleh teruskan dengan yang ke-9. Yang ke-9 manakala. Yang ke-9 manakala. Contoh ayat, berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat. Itu contoh ayat. Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat. Sorry. Itu sementara, sorry. Salah perkataan. Tak maaf Okey, manakala baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor. Itu contoh perkataan ayat bagi manakala. Mak memarahi adik saya lalu menangis. Okey, betul. Okey, cuma ayat Aiman ni, Aiman tak perlu letak saya. Okey? Jawab je, tulis je, mak memarahi adik
lalu menangis. Tapi kalau mak marahi adik lalu menangis, itu maksudnya mak yang menangis. Mak memarahi adik lalu adik menangis. Baru betul. Kalau mak memarahi adik lalu mak memarahi adik lalu menangis, maksudnya mak yang menangis. So Aiman kena buat ayat mak memarahi adik lalu adik menangis. Okay? Adik mencuci pinggan manakala ibu pula mengemas rumah. Okay, betul Izzah. Okay, good. Okay, Aiman boleh teruskan dengan manakala. Walaupun kata hubung ni nampak macam mudah, tetapi ramai masih salah lagi. Dah PT3 pun, dah SPM pun masih ramai lagi yang salah. Muaz, dah siap dah Muaz manakala? Faris seorang yang rajin, manakala adiknya seorang yang pemalas. Betul, boleh. Saya membaca buku manakala adik membuat tugasan. Okey, betul. Nombor 10, sambil. Sambil. Contoh ayat, Zalifah bernyanyi sambil menari. Itu contoh ayat dia. Saya menyapu sampah sambil mendengar radio. Okey, bagus Izzah. Laju. Bagus. Okey, kejap Izzah. Kita tunggu Muaz dan juga Aiman pula buat ayat untuk sambil. Adik menyiram pokok sambil menyanyi. Okey, betul. Okey, jadi yang dah siap boleh teruskan dengan nombor 11. Sementara. Sementara contoh dia, berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat. Itu yang tadi cikgu tertukar tadi, cikgu tersilap. Sambil bergurau-gurau, mereka bergurau senda. Muak salah-salah. Kata hubung tak boleh duduk kat depan ya. Kata hubung tak boleh duduk kat depan. Kecuali tadi untuk perkataan jika. Jika atau jikalau bolehlah duduk depan. Tapi untuk perkataan lain tak boleh duduk kat depan. Tahu pun salah. Cikgu tak sempat tegur lagi dah tahu salah dah. Bagus. Yang lain siapa seorang lagi? Izzah. Izzah buat sementara Saya membaca buku sementara menunggu bas. Okey, betul Aiman. Sally menyanyi sambil menari di atas pentas. Okey, betul. Okey, Muaz, teruskan dengan sementara. Dan Izzah pun sama. Untuk sementara. Cikgu nampak ramai lah. So, cikgu nampak kamu punya setakat ni tak ada masalah sangat lah.
Cuma tadi Izzah ada satu yang salah ayat tadi. Yang kesalahan yang lain-lain tu kecil-kecil tu tak apalah. Izzah tadi salah bahawa tadi kan. Tapi nampak okey lah, tak ada masalah. Okey, saya menyiram pokok sementara menunggu adik di luar. Okey, pun betul juga. Okey, so tinggal Muaz je lah yang belum lagi untuk sementara. Okey, dah tak banyak dah. Nombor berapa dah ni? Cikgu lupa dah ni. 11 ke 12? Okey, nombor 12. Nombor 12 ialah perkataan supaya. 12 supaya. Muaz teruskan ya. Dengan perkataan tadi apa? Sementara tadi. Supaya. Saya menasihati adik saya supaya pergi ke sekolah. Okey, betul. Boleh. Mereka berbual-bual sementara menunggu hujan reda. Okey, betul Muaz. Teruskan dengan supaya. Okey, so cikgu nampak tak ada masalah sangat lah. Cikgu nampak kamu punya penguasaan dari sudut kata hubung tu okey lah. Tapi ini baru buat ayat. Belum lagi tengok salah atau betul. Nanti kita akan buat salah atau betul. Tengok ayat mana yang salah. Cikgu akan bagi beberapa ayat dan kamu kena tengok adakah kata hubung dia betul. Tak apa, sebab yang ni kelas kita yang mula-mula ni, awal-awal ni, cikgu akan tengok kamu punya penguasaan kamu macam mana je. Nanti kalau dah lepas habis ni nanti, baru kita akan buat latihan yang lain. Ibu menegur adik supaya membaca buku kerana peperiksaan sudah pun tiba. Okey, betul Aiman. Okey, yang terakhir. Bukan terakhir, belum lagi. Ada dua lagi. Belajar bersungguh-sungguh supaya pandai. Okey, betul Muaz. Okey, so settle semua Okey, belum terakhir lagi. Ada dua lagi. Yang ke-13, walaupun. Okey, walaupun ni boleh duduk dekat depan, boleh duduk dekat tengah. Okey, tetapi walaupun tak boleh duduk belakang sekali Dia duduk dekat depan atau tengah je. Walaupun. Ada lagi satu lepas ni. Lepas tu cikgu akan bagi tahu satu-satu dia punya ni. Walaupun. Walaupun macam cikgu cakap tadi, boleh duduk dekat depan, boleh duduk dekat tengah. Walaupun letih, Ali tetap menghabiskan kerja itu. Okey, betul Muaz. Okey Izzah, walaupun Halim miskin dengan harta benda dan wang ringgit, tetapi kaya dengan budi bahasanya. Oh, bagus ayat Izzah. Panjang ayat dia, bagus. Okey, yang dah siap boleh teruskan dengan perkataan yang terakhir, kata hubung yang terakhir iaitu tetapi. Ni yang terakhir, tetapi. Tetapi pun kalau ikutkan senang je. Tetapi. Walaupun Pak Ali sakit, tetapi dia tetap rajin berusaha. Okey, betul Aiman. Oh, Aiman macam gabungkan ni, dua-dua terus.
Jadi walaupun ni tetapi, okey cikgu nak Aiman buat satu ayat lagi Aiman. Sebab ayat Aiman ni dua-dua ada. Walaupun ada tetapi pun ada. Buat satu ayat lagi lain. Ayat lain untuk tetapi pula. Dia ingin membeli sebuah rumah tetapi tidak mampu. Okey, untuk ayat Muaz ni, Umas tu dah. Muaz tak perlu letak koma kat situ. Tanda koma tak perlu. Okey, sebab dah ada tetapi. Tak payah letak koma. Terus dia ingin membeli rumah, dia ingin membeli sebuah rumah tetapi tidak mampu. Okey, tak payah letak koma. Okey, sekejap Muaz, kita tunggu Aiman dan Izzah untuk yang terakhir ni. Tu cikgu akan terangkan dia punya ni. Pokok mangga itu sudah besar tetapi masih belum berbuah. Pokok mangga itu sudah besar tetapi masih belum berbuah. Okey, betul? Betul? Izzah buat ayat yang mana ni? Betul, tetapi dia mahu membeli pizza tetapi duitnya telah habis. Okey, ayat Aiman ni okey betul je ayat Aiman ni. Cuma duitnya ni kena rapat Aiman kena rapatkan. Duitnya kena rapat, bukan jarak. Okey, dia kena rapat. Okey, jadi kita tengok balik Kata hubung tadi yang cikgu tunjuk tadi tu. Okey. Yang kamu buat tadi tu sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Okey, antara kata hubung lain yang kita ada yang cikgu tak letakkan tadi. Contohnya dan cikgu tak letak tadi. Hingga. Jikalau pun tak ada, cikgu tak letak tadi. Manakala ada tadi kan. Okey. Serta pun cikgu tak letak tadi. And then sungguh pun cikgu tak letak tadi. Jadi itu antara peribahasa yang peribahasa lah. Itu antara kata hubung yang cikgu tak letakkan tadi. Tetapi kita ada juga kata hubung yang lain tau. Maksudnya kata hubung yang berpasangan. Okey, dia tak ada dalam ni. Okey, dia tak ada dalam ni tetapi dia berpasangan. Okey. Contoh untuk kata hubung berpasangan, contoh dia ialah baik, mahu pun. Okey, cuba kamu buat ayat yang ni. Satu je, cikgu nak try kamu satu je. Kata hubung berpasangan, kamu cuba buat baik dan juga mahu pun. Dia kena ada dua-dua. Dan baik kena ada dekat depan lah daripada mahu pun. Tak boleh lah kamu tiba-tiba nak tukar mahu pun, kamu letak dekat depan, baik letak belakang, tak boleh. Baik kena dulu and then baru mahu pun. Cuba buat ayat ringkas. Baik dan juga mahu pun ni. Kena buat dalam satu ayat. Baik, mahu pun. Baik, mahu pun. Kamu kena gabungkan dia sekali. Kita ada banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan. Kita ada baik-baik, bukan sahaja dengan malah. Lepas tu kita ada entah-entah, jangan pun. Macam-macam lah. Yang ini, okey, kenapa cikgu tekankan kata hubung berpasangan ni? Sebab ada orang pelajar yang suka hati je dia gabungkan kata hubung ni. Tak semua kata hubung boleh gabung. Tak semua. Ada kata hubung yang tertentu sahaja yang boleh.
Boleh tak kan susah yang ni? Senang je kan, baik dengan mahu pun kan. Okey, dia seorang yang baik, membantu mahupun dia seorang yang okey, salah Aiman. Kan cikgu dah cakap dah. Yang ni biasa susah sikit ni. Salah Aiman. Ayat Aiman tu salah. Okey, baik dekat sini bukan maksudnya orang yang baik. Okey? Bukannya maksudnya orang yang baik. So nampaknya kata hubung yang single tu, cikgu nampak kamu tak ada masalah lah. Okey, cuma tadi Izzah ada salah satu je tadi. Yang lain cikgu nampak tak ada masalah. Yang kata hubung berpasangan ni yang cikgu, yang Aiman terus out terus, terus salah terus. Tak apa. Sebab mandangkan masa kita pun dah nak habis nanti. So nanti cikgu akan sambung lagi. Untuk kata hubung pasangan. So sebab cikgu nampak kamu ada masalah yang ni. Okey, baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Okey, betul Izzah. So Aiman nampak tak macam mana Izzah buat ayat? Bukan dia nak kata seseorang itu baik tak. Baik tu maksudnya lain. Dia bukan maksud orang tu baik. Okey. Okey, kita tunggu ayat daripada Muaz pula. Okey, bagus Izzah. Betul Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Kita kalau ikutkan kita ada banyak lagi. Kita ada kian-kian, kita ada sedangkan dan ini kan pula. Banyak lagi. Okey, kita tunggu Muaz sekejap. Aiman boleh buat ayat semula tak Aiman? Buat ayat semula. Okey, Aiman buat ayat satu lagi. Ayat semula. Untuk baik dan mahu pun. Tengok macam mana Izzah buat. Tapi jangan tiru ayat dia. Tengok cara dia macam mana Izzah buat. Okey, Muaz boleh ke Muaz? Mana Muaz ni? Muaz boleh buat ke? Muaz? Boleh ke Muaz? Okey. Baik yang tua mahupun yang muda perlu saling hormat menghormati. Saling menghormati. Okey, boleh juga, betul. Betul juga. Okey, good. So tinggal Aiman lah satu lagi. Aiman kena betulkan yang ayat Aiman tadi. Kena buat ayat baru. Okey, so sementara Aiman siapkan yang dia punya tu. Okey, cikgu nak tanya Muaz dan juga Izzah. Setakat ni, kata hubung kamu ada masalah tak untuk kata hubung? Setakat ni. Muaz dan Izzah, setakat ni ada masalah tak? Aiman teruskan buat. Muaz dan Izzah, setakat ni ada masalah tak untuk buat kata hubung? Okey, Muaz tak ada masalah kan? Okey, sebab setakat ni cikgu tengok Muaz tak ada yang salah. Okey, Izzah pun okey lah. Cuma tadi satu je tadi kan? Okey. Aiman dah siap Aiman? Yang baru punya? Okey, sementara tunggu Aiman buat, Izzah dan Muaz ada soalan nak tanya cikgu apa-apa tak? Baik seseorang itu menolong orang yang tua maupun orang yang kurang upaya.
Okey Aiman, cikgu rasa Aiman ada masalah untuk baik dan juga mahupun ni. Okey, masih salah lagi. Baik seseorang itu menolong orang yang tua maupun orang yang kurang upaya. Okey, salah lagi. Untuk gabungan baik dan juga mahupun ni, contoh dia, okey, Aiman boleh rujuk, boleh tengok contoh yang Muaz dan juga Izzah buat. Okey. Contoh yang Muaz buat baik yang tua mahupun yang muda. Maksudnya baik, okey, baik dekat sini dan juga mahupun ni maksudnya dua-dua sekali. Macam tadi Izzah buat lelaki dan perempuan, kan? Izzah buat tadi kan? Lelaki dan perempuan, maknanya baik lelaki maupun perempuan. Kalau Muaz buat tadi, dia buat baik yang tua ataupun yang muda. Itu contoh dia buat dua-dua sekali. So, Aiman boleh contoh, cikgu tolong Aiman. Aiman boleh contoh buat ayat macam ni. Baik dewasa mahupun kanak-kanak, baik dewasa mahupun kanak-kanak harus saling menghormati antara satu sama lain. Okey. Aiman, ni contoh cikgu bagi. Baik dewasa mahupun kanak-kanak harus saling menghormati antara satu sama lain. Ni contoh yang cikgu bagi. Okey. So Aiman boleh rujuk yang ni untuk buat. Okey. Dia mesti ada dua. Dia bukannya